berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang. Amal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikmat Farhan bin Idin selaku moderator anda pada hari ini. Baiklah, topik forum kita pada hari ini ialah yang bertajuk pemikiran kritis dan kreatif dari pandangan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebelum saya memulakan pembincangan kita, iaitu sebelum saya memulakan forum kita pada hari ini, saya ingin memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini. Baik, bersama saya adalah 3 orang panel yang tidak asing lagi dengan kebijaksanaannya, dengan kepintarannya, dengan kepetahannya apabila bercakap di khalayak ramai. Okey. Bersama dengan saya terdapat 3 orang panel. Panel yang pertama iaitu saudara Muhammad Syafiq, panel kedua saudara Muhammad Irfan Syazwan dan panel yang ketiga iaitu saudara Muhammad Zal Hazmi. Baik, sebelum saya memulakan perbincangan ini, izinkan saya mengupas sedikit tentang tajuk forum kita pada hari ini. Baik, di dalam bahasa Arab itu sendiri, perkataan berfikir itu merujuk kepada kalimah tafakkur. Seorang ulama bahasa Arab menerangkan al-fikr, iaitu berfikir itu sebagai tindak balas fikiran seseorang. Hakikatnya, Islam ini sendiri menggalakkan umatnya berfikir secara relevan, bukan menyalahgunakan fikiran itu. Baik, Malik Badri mengkategorikan 3 peringkat tafakkur, iaitu yang pertama, memberi konsep kepada sesuatu idea dan maklumat. Yang kedua, menumpukan perhatian terhadap sesuatu idea dan maklumat tersebut. Dan yang ketiga, membawa kepada memikirkan tentang Allah sebagai pencipta yang maha agung serta menghasilkan iman yang kuat. Allahu Akbar. Baiklah, soalan saya kepada panel pertama, kalau kita lihat secara keseluruhan ataupun secara total berfikir, ia mempunyai cara dan konsepnya yang tersendiri. Jadi soalan saya kepada saudara Muhammad Syafiq ialah, apakah konsep kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dalam Al-Quran itu sendiri? Dipersilakan panel pertama kita saudara Syafiq untuk menerangkan tentang konsep kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Dipersilakan. Lebih dahulu, terima kasih kepada moderator kerana bertanya soalan yang menarik. Jadi, apakah yang ingin saya bicarakan pada malam ini adalah berkaitan konsep pemikiran berfikir secara kritis dan kreatif. Jadi, dalam konsep pemikiran kritis dan kreatif, terdapat banyak pendapat dari ilmuwan yang terkemuka. Jadi, saya mengambil 2 pendapat daripada mereka. Itu daripada ilmuwan, itu menurut Jones yang diungkapkan pada tahun 1970, menyatakan pemikiran adalah satu proses penyelesaian masalah dan perlakuan semula jadi yang kompleks. Jadi apakah yang dibicarakan di sini adalah melibatkan akal. Jadi setiap manusia digunakan akal, tidak diberikan kepada makhluk lain seperti haiwan. Akal merupakan anugerah dan nikmat sebaik-baiknya dari Allah. Dengan adanya akal, manusia mampu mentadbir alam dan tahu membezakan perkara yang baik dan yang buruk. Jadi kita sebagai manusia haruslah memanfaatkan akal dengan sebaik-baiknya untuk kita berfikir. Kedua, menurut pendapat kedua yang saya mengambil dari seorang ilmuwan yang terkemuka, iaitu Edward de Bono yang diungkapkan pada tahun 1976, dia mengatakan terdapat perkaitan antara kemahiran berfikir dengan kemahiran berfikir secara lateral. Dia bermaksud bukan sahaja untuk menyelesaikan masalah, malahan juga berfikir untuk melihat sesuatu perkara berdasarkan pelbagai perspektif untuk menyelesaikan masalah. Jadi satu perjalanan ini begitu rumit untuk kita fahami oleh semua orang. Jadi saya ungkapkan dengan satu contoh. Di sini ada terdapat 2 konsep, kritis dan kreatif. Jadi apa itu kritis? Kritis adalah memikirkan suatu jalan penyelesaian terhadap sesuatu masalah atau satu perkara. Kreatif pula terdapat adalah satu perkara yang baru yang diciptakan dengan menggunakan 2 gabungan ataupun menciptakan dengan menggunakan 2 idea yang lain. Jadi yang pertama,
kritis. Kritis ialah kita duduk, kita berbaring dalam masa yang sama, kita berfikir apakah yang berlaku pada umat Islam pada akhir zaman ini. Jadi kita tengok apa yang berlaku pada umat Islam pada akhir zaman ini. Sebagai contoh, orang Islam yang merokok. Jadi kalau kita tengok balik, kita dah tegur orang merokok ni, tapi mereka macam tak dengar, macam tidak indahkan. Jadi pada akhir zaman ini merupakan satu perkara yang biasa. Cuba tengok betul-betul dalam kotak rokok tu ada apa, ada gambar lah, gambar kanser, gambar baby yang gugur. Tapi saya tengok masih ada yang beli. Saya tanya dia orang, kenapa awak beli, padahal kan benda tu awak tahu keburukannya pada awak. Lepas tu dia orang cakap saya tidak biasa dan saya ketagih. Jadi kalau tengok balik pada akhir zaman ini, umat Islam sangat sakit dan mereka berfikir untuk puaskan nafsu mereka sahaja. Jadi itu adalah pemikiran kritis. Untuk konsep pemikiran kreatif pula, kita ambil contoh seorang designer. Jadi contoh designer, kalau dia menekankan satu reka bentuk baju untuk menarik peminat penjual. Kalau sekarang ini banyak pakaian yang dihasilkan oleh designer ketemuka yang susah untuk kita designer untuk bersaing dengan mereka. Jadi kita untuk adapt, untuk buat benda baru tentang designer itu. Macam kita nak buat mereka bentuk yang baru, kerana kita bersaing dengan designer ketemuka, mereka membuat design yang lagi hebat. Jadi salah satu inisiatif dan jalan penyelesaian yang terbaik adalah kita menggabungkan dua atau beberapa design untuk jadikan design yang baru. Jadi itu merupakan salah satu contoh kritis dan kreatif. Itu saja. Baik, terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Syafiq, iaitu panel pertama kita, atas perkongsian beliau tentang konsep berfikir secara kritis dan kreatif dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Saya sangat tertarik dengan perkongsian beliau tentang pemikiran tersebut. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, kita beralih kepada panel jemputan kedua kita, iaitu saudara Muhammad Irfan Shazwan. Baik, soalan saya adalah, bagaimana kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif di dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Dipersilakan panel kedua kita, saudara Irfan Shazwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara moderator yang kacak bergaya, iaitu moderator Nik Muhammad Farhan. Saya mahu berkata tentang kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif di dalam Al-Quran. Terdapat beberapa istilah yang digunakan di dalam Al-Quran yang merujuk kepada makna berfikir. Antaranya ialah tafakkur, ta'akul, ta'abbur, tazakkur dan tadabbur. Manakala terdapat juga istilah asalnya sebagai panca indera tetapi yang membawa umat Islam supaya berfikir, antaranya ialah basyarah, nazarah dan sami'ah. Okey, kita pergi ke tafakur yang bermaksud memikirkan. Saya ambil daripada petikan ayat dari surah Al-An'am ayat 50 yang bermaksud, katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahawa pembendaharaan Allah ada padaku, dan tidak aku mengetahui perkara gaib, dan aku tidak juga mengatakan bahawa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama ada orang yang buta dengan orang yang melihat? Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Seterusnya, daripada ta'akul, dia bermaksud menggunakan akal. Ayat dari surah Al-Baqarah daripada ayat 44 yang bermaksud, mengapakah kamu suruh orang lain berbuat baik sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab Taurat, maka tidakkah kamu menggunakan akal? Seterusnya, ta'abur yang bermaksud memerhati dengan teliti. Saya mengambil dari petikan dari ayat surah Al-Hajj ayat 2, yang bermaksud, maka ambillah pengajaran wahai orang yang mempunyai pandangan.
Dan selepas itu tazakur yang bermaksud mengambil peringatan. Saya ambil dari petikan dari ayat surah Al-An'am ayat 80 yang bermaksud, dan tidak dibantah oleh kaumnya, dia berkata, apakah kamu hendak membantahku tentang Allah, padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku, dan aku tidak takut kepada malapetaka dari sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali dikala Tuhanku menghendaki sesuatu dari malapetaka itu. Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu, maka apakah kamu tidak mengambil peringatan? Dan selepas itu tadabbur yang bermaksud mempertimbangkan, dari ayat surah An-Nisa ayat 82, maka apakah mereka tidak memerhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, tentulah mereka mendapat pententangan yang banyak di dalam Al-Quran. Kita beralih kepada istilah asalnya sebagai panca indera tetapi yang membawa umat Islam supaya berfikir, iaitu dari basyara, iaitu yang bermaksud memperhatikan. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahawa kami menghalau awan yang mengandungi air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya menjadi makanan binatang ternakan dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan? Daripada surah As-Sajdah ayat 27. Seterusnya nazara yang bermaksud melihat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan untuk bagaimana ia diciptakan? Daripada surah Al-Ghashiyah ayat ke-17. Dan yang terakhir sami'a, iaitu yang bermaksud mendengar. Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka beberapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apakah mereka tidak mendengar? Dari surah As-Sajdah ayat ke-26. Okey, itu sekian, itu semua daripada saya. Saya kembali kepada moderator yang sehekat bergaya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada panel kedua kita yang telah mengupas berkaitan dengan kemahiran berfikir dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, kalau kita lihat berfikir itu sendiri, terdapat banyak unsur-unsur KBKK yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Boleh saudara Muhammad Hazmi selaku panel ketiga kita jelaskan satu persatu tentang unsur-unsur kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dipersilakan panel ketiga kita, iaitu saudara Muhammad Zal Hazmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita, saudara moderator kita yang bernama Farhan. Soalannya adalah, apakah unsur-unsur kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif? Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif terdapat unsur-unsur yang terdapat di dalam Al-Quran. Antaranya ialah unsur membanding dan membeza. Dalam surah Al-An'am ayat 50 yang bermaksud, katakanlah, adakah sama keadaan orang yang buta dengan orang yang melihat? Dan surah Al-Hud ayat 24 yang bermaksud perbandingan antara dua golongan, orang kafir dan orang beriman, seperti keadaan orang yang buta dan pekak dengan orang yang melihat dan mendengar. Adakah sama kedua-duanya? Adakah kamu tidak mengambil pelajaran? Di sini kita melihat bahawa perbandingan dan perbezaan antara orang buta dan orang melihat dan orang kafir dan orang beriman, itulah antara unsur-unsur membanding dan membeza. Unsur yang kedua ialah unsur membuat kategori. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah telah mengkategorikan manusia kepada beberapa golongan, iaitu golongan orang yang beriman kepada kitab yang telah diturunkan, beriman kepada perkara-perkara gaib, beriman kepada hari akhirat, berdirikan solat serta menunaikan zakat. Mereka ini adalah golongan yang mendapat petunjuk dan kejayaan.
iaitu surah Al-Baqarah dari ayat 1 hingga ayat 5, dan surah Al-Baqarah dari ayat 6 ayat ke-7 yang bermaksud manakala golongan orang kafir pula orang tidak beriman sama ada telah diberi peringatan atau tidak. Ini kerana hati, pendengaran dan penglihatan orang kafir telah ditutup oleh Allah untuk memenuhi kebaikan. Bagi mereka disediakan azab yang pedih di akhirat. Iaitu dalam surah Al-Baqarah 6 hingga yang ke-7. Dan seterusnya adalah manakala bagi golongan munafik pula mereka berpura-pura beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mereka hendak menipu Allah dan orang beriman, tapi sebenarnya mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Perkara ini terjadi kerana di dalam hati mereka terdapat penyakit hati. Kemudian Allah tambahkan lagi penyakit tersebut, maka mereka juga disediakan balasan azab yang pedih kepada pembohongan mereka. Dari surah Al-Baqarah ayat 7 hingga 16. Di sini kita melihat adalah unsur-unsur kategori, iaitu kategori pada orang yang beriman kepada Allah dan kategori orang yang golongan yang munafik. Unsur yang ketiga adalah unsur mencipta analogi dan mencipta metafora. Dalam surah Al-An'am ayat 75, iaitu yang bermaksud Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba abdi yang dimiliki yang tidak berdaya melakukan sesuatu dan seorang yang kami beri rezeki yang baik. Lalu ia menafkahkan sebagian rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan. Adakah mereka itu sama? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Dalam surah kedua adalah surah Al-Baqarah ayat 217. Mereka bertanya tentang perang di bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan haram itu berdosa besar. Tetapi mahalan manusia di jalan Allah dan kafir kepada Allah lebih besar. Mahalan manusia ke Masjidil Haram dan mahalan penduduk sekitarnya lebih besar dosanya di sisi Allah. Di situlah dua ayat daripada surah yang unsur mencipta analogi dan mencipta metafora. Dan dengan itu, terima kasih kepada Mentor Fahan. Terima kasih diucapkan kepada panel ketiga kita atas perkongsian beliau berkaitan dengan unsur-unsur pemikiran tersebut. Baik, sudah terang lagi bersuluh pemikiran ini amat penting dalam kehidupan kita. Kita diberi akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tiada pada kehidupan lain. Jadi, gunalah akal itu sebaik mungkin. Jangan salah gunakan kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita umat manusia. Baik, selepas mendengar kesemua pandangan daripada para panel jemputan kita, maka berakhirlah sesi forum kita pada hari ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli panel kita kerana sudi menyuarakan pendapat mereka pada hari ini. Moga apa yang kita dapat pada hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Pengayuh sudah di tangan, perahu sudah di air. Fikir-fikirkan dan jangan sesekali berhenti berfikir. Sebelum saya mengakhiri sesi forum pada hari ini, izinkan saya memberikan serangkap pantun. Bunga dedak di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.